tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelir di nafsu. Di ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku,
luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang berbahagia ini, ya, dapat kita memulakan insya-Allah kuliah kita yang pertama, di mana sesi kuliah ini Ustazah namakan sebagai kuliah talaqi bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. InsyaAllah yang kita akan adakan, ya, dengan izin, dengan inayah daripada Allah, kita akan adakan 4 kali seminggu. Jadi mungkin ramai yang masih tidak tahu lagi hari apakah yang menjadi pilihan Ustazah untuk 4 kali seminggu. Ya, jadi jawapannya tuan-puan sekalian ialah hari Isnin, insya-Allah, hari Rabu, hari Jumaat dan hari Sabtu jam 9 malam, insya-Allah. Ya, kalau ada apa-apa perubahan, Ustazah akan maklumkan dalam platform media sosial, sama ada di Instagram ataupun di Facebook Ustazah sendiri. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah kita bertemu pada malam ni. Kita ada sahabat-sahabat yang masuk secara bergrup dekat dalam kumpulan ni. Masya Allah. Ya, mereka telah maklumkan lebih awal dengan Ustazah. Di antaranya ialah sahabat-sahabat kita daripada Universiti Teknologi Petronas. Ya, saya tak nampak pun sahabat-sahabat, tapi insya-Allah ya, Ustaz percaya ada ya daripada UTP,
satu grup daripada UTP, alhamdulillah. Kita ada grup yang maknanya bersama-sama dengan kita daripada Unisyams. Anak-anak kita di Unisyams, alhamdulillah, di mana pihak Helwi Unisyams telah menggalakkan para siswa dan siswi untuk mengikuti kelas talaki ini dengan memberikan merit. Ya, makna isi satu Google Form yang Unisyams sediakan untuk dapat markah pula. Masya Allah, alhamdulillah. Kita ada sahabat-sahabat kita daripada Singapura. Masya Allah ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan muslimah di Singapura, muslimin di Singapura sangat memberi sokongan ya, sama-sama nak terus bersama-sama untuk kita belajar. Ya, kita ada sahabat-sahabat di seluruh Malaysia lah ya, di Brunei, alhamdulillah. Jadi kita bertemu dalam majlis ini, kita mohon barakah daripada Allah. Kita mohon keampunan Allah, ya, kita mohon rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-puan semua boleh dengar tak suara ustazah ni? Okey, Muhammad Afiq Jusoh daripada Unisyams, alhamdulillah ya. Saya tengok dulu ya clear ataupun tidak. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, pada malam ini ustazah akan mulakan kitab hikam dulu, di mana kita akan lihat kepada hikmah yang pertama. Ya, hari Rabu nanti kita akan masuk kepada kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nanti hari Jumaat kita akan tengok pula pada Tadabbur juzuk 29, dan macam itulah kita akan selang-seli, akan rotib yang sedemikian ya. Mudah-mudahan walaupun mungkin sedikit, tak lama masanya ya, ustazah berharap sangat ya dapat manfaat kepada diri kita semua dari sudut ya kita mendalami ilmu. Ada satu kata-kata ulama yang ustazah baca. Tadi ustazah salin sebenarnya. Di antara bentuk, sekejap ya kalau tuan-puan boleh bagi ustazah. Okey. Baik, ambil masa sikit nak tengok ni. Okey, baik. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dermawan dengan ilmu dan mencurahkannya kepada orang lain, dan ini termasuk tingkatan kedermawanan yang paling tinggi. Lebih utama dibandingkan kedermawanan dengan harta, kerana sesungguhnya ilmu lebih mulia dibandingkan dengan harta. Masya Allah. Sama-sama ya tuan-puan, ya, anak-anak semua, adik-adik, sahabat-sahabat, kita nak jadi orang yang dermawan, bukan saja dengan harta, bahkan juga yang lebih utama adalah dermawan dengan ilmu. Kita menyebarkan, kita menyampaikan. Sahabat sekalian, ustazah kongsikan sikit. Hari ni hari Isnin kan, kalau tak silap ustazah hari Jumaat yang baru ni. Ustazah tengok anak kemas bilik dia. Dia kemas bilik dia, ustazah tengok je. Ya, tapi sambil-sambil dia kemas, anak perempuan ya, sambil-sambil dia kemas malam tu, kita ni bercakap, berbual. Ada satu ayat yang anak ustazah cakap, ya tuan-puan sekalian, yang menyebabkan ustazah sampai terfikir-fikir, terngiang-ngiang masa ustazah tidur malam tu, ya dah tutup lampu semua. Tapi datang balik apa yang anak tu cakap, terngiang-ngiang, terfikir-fikir. Mungkin anak ustazah masa cakap tu tuan-puan sekalian, tak adalah macam bersungguh, tak adalah plan nak cakap macam tu. Tapi dengan taufik dan hidayah Allah, ya keluar perkataan, ayat, ingatan yang sedemikian. Apa yang anak ustazah cakap pada malam tu, secara tak langsung je, ya. Anak ustazah kata macam ni, Umi, kalau kita mati kan Umi, bila kita nak mati, kita dah tak kisah dah apa yang kita ada. Ya, bila kita nak mati, kita tak fikir dah apa yang kita dapat. Kita tak fikir dah apa yang kita ada. Bila kita nak mati kan Umi, kita tercari-cari. Kita puas mencari-cari apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Apa yang telah kita buat dalam hidup kita, sumbangan kita, apa yang telah kita beri. Kalau harta, kita akan tercari-cari. Hari Isnin lepas, harta aku bagi kat mana? Minggu lepas, duit aku bagi pada siapa? Ya, bulan lepas, derma aku pada siapa? Kita akan tercari-cari. Saat kita nak mati, waktu itulah kita tercari-cari, tertanya-tanya, yang menyelongkar seluruh perkara, seluruh kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, seluruh kebaikan yang pernah kita buat kepada masyarakat, seluruh kebaikan yang pernah kita buat dengan nama Allah. Itu yang anak ustazah cakap. Ustazah jadi ya berfikir dengan apa yang dia cakap ya tuan-puan.
ia terasa sangat, rasa macam dah dekat pula kan, rasa macam ya Allah, betul lah bila aku nak mati nanti, ya. Bila dalam keadaan kita di atas pelantar kematian tuan-puan sekalian, ya dah nazak, dah sakratul maut dan sebagainya. Pasti itulah yang akan terfikir-fikir, ya. Kita akan terfikir-fikir, ya Allah, apa yang pernah aku sumbangkan? Apa yang telah aku berikan? Sebab kita akan minta kesempatan daripada Allah, kalau kita ada duit sikit, ya Allah, sepatutnya yang ada ni aku bagi pada orang. Ya, kalau kita ada ilmu, ya Allah, patut yang ada ni aku sampaikan pada orang. Kalau kita ada tenaga, ya Allah, patutnya tenaga ni aku tolong orang. Demikianlah tuan-puan sekalian, hasrat, ya, maknanya bila kita bersama-sama dalam kuliah talaqi kitab ini, ya, di pihak ustazah mengingatkan diri sendiri, ya, dan mengajak sahabat-sahabat sekalian, marilah, ya, kita menggunakan kesempatan hidup yang Allah kurniakan kepada kita, yang tak tahu berapa lama lagi bakinya ini, untuk kita terus, ya, menyumbang, memberikan manfaat, ya, jangan berfikir hanya semata-mata apa yang kita dapat, apa yang kita, ya, apa keuntungan dunia yang kita dapat, ya, jangan fikir macam tu. Tapi ya Allah, apa yang aku boleh beri, apa yang aku boleh sumbangkan, sebab percayalah satu hari nanti kita akan berada di atas pelantar kematian tersebut. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, apa saja yang kita akan belajar insya-Allah dalam kuliah ini, ya, tuan-puan boleh catat, sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada sahabat-sahabat yang kita kasihi. Ya, kita dah catat, kita dah belajar, ustazah halalkan ilmu ni, ya, bukan ada ilmu sangat pun, sikit yang Allah bagi ni, apa yang ada tu dia nak disampaikan, ya, ustazah berikan apa yang tahu kepada tuan-puan sekalian, tak nak simpan apa-apa pun. Apa ustazah rasa, apa ustazah belajar, apa ustazah faham, itulah, ya, yang nak sampaikan kepada masyarakat semua. Ada salah silap, ustazah mohon ampun kepada Allah, dan ustazah dahulukan dengan minta maaf kepada tuan-puan sekalian. InsyaAllah hari ni sahabat-sahabat sekalian, kita akan belajar, ya, menekuni kitab hikam. Ada yang bertanya dengan ustazah, dia kata, ustazah nak beli kitab kat mana? Ya, okey. Kalau untuk kitab hikam, tuan-puan sekalian, memang ada versi syarah ataupun huraian hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bahasa Melayu. Antara yang ustazah cadangkan adalah kitab syarah hikam yang ini. Okey, nampak ya, insya-Allah. Terjemahan dan syarahan oleh Datuk Seri, ya, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Agama kita sekarang, ya. Okey, ini ada 2 jilid. Jadi tuan-puan boleh dapatkan, ya, di mana-mana kedai buku dan sebagainya. Itu ada 2 jilid. Ataupun kalau nak lebih ringkas, kita ada 1 jilid lagi, 1 buku lagi, iaitu Terjemahan Al-Hikam. Okey. Yang ini 1 saja. Terjemah oleh Haji Salim Bahris, ya, Haji Salim Bahris. Okey, ini pun boleh, ini 1 je. Kalau yang tadi ada 2 jilid. Maksud ustazah, tuan-puan boleh dapatkan sendiri buku kitab hikam, ya, yang ada hikmah-hikmah kat dalam ni. Sebab dari segi huraian, ustazah akan cuba huraikan insya-Allah dan berikan beberapa nota slide pada tuan-puan, dan tuan-puan adalah digalakkan untuk menulis nota sendiri. Maknanya mungkin yang malam ni kita dengar dulu, nanti esok, lusa boleh dengar balik, buat ulang kaji dan boleh catat. Demikianlah menuntut ilmu perlu kepada kesungguhan. Menuntut ilmu kena bersusah payah. Ya, jadi ada susah payah sikit, esok kena dengar balik, catat balik, tak faham tanya balik, ya. Boleh tanya dalam kita punya komen dekat Facebook, ustazah akan ambil masa. Ustazah akan ambil masa untuk melihat soalan-soalan yang ustazah akan jawab pada malam yang berikutnya lah, ya, pada kelas yang kemudian yang akan datang insya-Allah. Baik. Adapun kalau kitab dalam bahasa Arab itu sangat banyak sekali, ya. Kitab dalam bahasa Arab yang ustazah rujuk adalah contohnya kitab Al-Hikam Al-Athaiyah Syarhun wa Tahlilun oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini ustazah photostat tuan-puan sekalian. Photostat. Kenapa photostat? Sebab berebut dengan ustaz. Berebut dengan ustaz takut bimbang hilang.
Bimbang hilang, jadi kita standby photostat 5 kopi kat rumah. Ya, kerana rasanya ilmu di dalam ni terlalu mahal. Ada dua, Al-Juz'ul Awal dengan Al-Juz'ul Thani, ada 2 juzuk, ada 2 jilid ya. Ini kalau dalam bahasa Arab. Jadi ustazah akan huraikan, insya-Allah tuan-puan boleh buat nota. Dan kalau untuk buku bahasa Arab juga ada daripada kitab yang bertajuk Al-Mudzakirat fi Manazilis Siddiqin war Rabbaniyin oleh Syekh Said Hawa. Juga menghuraikan tentang hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, okey. Ada juga Dr. Abdul Halim Mahmud, ya. Ada banyak lagi kalau dalam bahasa Arab, ya. Baik, sahabat-sahabat, anak-anak, tuan-puan yang dikasihi sekalian. Kenapa kitab hikam yang menjadi pilihan ustazah? Okey, ini kita hari ini kelas mukadimah, jadi banyak perkara yang ustazah nak sebut tu bersifat mukadimah terlebih dahulu. Kenapa kitab hikam yang jadi pilihan? Alhamdulillah ustazah rasa sangat bersyukur kerana mendapat kesempatan belajar hikmah ataupun hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari semasa belajar di Jordan dulu. Ya, kemudian dapat kitab-kitab berkaitan, dulu kita pakai kaset bukan CD, bukan pen drive, zaman-zaman ustazah dulu. Pakai kaset tu beli 1 dozen kaset yang menghuraikan tentang syarah syarah hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, setahun dengar daripada kaset tu, lepas tu diskusikan dengan sahabat-sahabat Arab dekat Masjid Jamiah, ya, selalu tanya pendapat dia dan sebagainya. Kemudian ustazah sambung belajar untuk memahami. Ustazah tak nak baca kitab ni ada yang tak faham. Padahal mula-mula baca ada juga yang tak faham sebab ni bahasa Arab kan. Jadi tak nak ada yang tak faham. Jadi ustazah belajar dengan suami, ya, dengan Dr. Azhar. Kemudian sama-sama mendengar kaset balik semula yang disyarahkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian dengar pula syarahan, Dr. Ali Jumaah pun ada syarahkan juga. Ya, jadi banyak dengar syarahan untuk faham betul-betul hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. So apa yang ustazah rasa lepas ustazah faham? Masya Allah tuan-puan sekalian. Pertama, ia memberikan satu sudut pandang ataupun satu bentuk kefahaman yang sangat komprehensif terhadap kehidupan. Ya, dia memberikan satu sudut pandang, ya, sebab hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ni sebenarnya itu adalah kata-kata hikmah, ya, pada kata-kata yang ringkas tetapi dalam maksudnya yang telah dihurai oleh banyak ulama-ulama selepas itu huraikan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Asasnya tuan-puan sekalian, hikmah-hikmah ini adalah daripada kefahaman, ya, daripada penghayatan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pengalaman kerohanian yang beliau telah lalui. Jadi maknanya semua ini adalah sesuatu yang sumber dia, ya, akan kembali semula kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Betul-betul membentuk satu kefahaman. Ya, jadi ada beberapa hikmah tu yang memang ustazah hafalkan. Kenapa? Sebab dia memberikan kita satu sudut pandang yang sangat positif, yang sangat luas, yang sangat dalam, yang dapat menyentuh jiwa dan rasa. Jadi sebab itu, ya, pengalaman ustazah mengajar kitab hikam di beberapa buah masjid tuan-puan. Contoh kalau dekat Masjid Taman Tar, ya. Masjid Taman Tar di Ampang, ustazah mengajar di sana rasanya lebih daripada 5 tahun. Ya, maknanya dah masuk pada hikmah yang ke-100. Lebih kurang dah masuk dah hikmah yang ke-100. Dah lebih daripada 5 tahun, ya. Ustazah pun tak ingat dah secara tepat. Maknanya hampir setiap minggu, hari Isnin pagi ambil satu hikmah huraikan. Jadi feedback daripada sahabat-sahabat, daripada para jemaah, masya-Allah. Ya, masya-Allah, sangat bagus. Ya, hari ke hari kelas tu bertambah penyertaan. Ya, hari ke hari minat mereka bertambah
untuk belajar tentang hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan ada masjid lagi iaitu di Masjid Bukit Jelutong. Ya, Masjid Tengku Ampuan Jemaah. Ya, di Bukit Jelutong itu pun sama tuan-puan, lebih daripada 5 tahun. Daripada surau asalnya sampai bawa ke masjid, tak ingat dah Zah, mungkin dah 7, 8, dah 10 tahun, wallahu alam. Lama mengajar kitab hikam. Ya, jadi masya-Allah, ya sahabat-sahabat yang belajar juga memberikan maknanya respon yang sama, masya-Allah, alhamdulillah, ya lebih terbuka jiwa, ya lebih semangat, lebih positif pandangan kita, lebih rasa yakin, ya dan sebagainya, sebab olahan kita tuan-puan sekalian dalam menghuraikan hikmah ini mesti kita merujuk juga kepada Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu tempat lagi yang Ustaz teringat, ya nanti kan kalau tak sebut nanti mungkin ada masya-Allah ya sahabat-sahabat yang mengikuti kat sini ya. Jadi Ustaz teringat Ustaz sebut iaitu bersama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersama dengan Persatuan Kebajikan Islam wanita bahagian Putrajaya, ya, bahagian Putrajaya yang dikelolakan oleh Datuk Norsiah. Kat situ pun lebih daripada 5 tahun. Lebih 5 tahun ustazah ni mungkin 10 tahun tuan-puan ya. Dah lama dah mengajar ya, macam itulah. Dan hari ni dalam fasa PKP, sekarang fasa PKPB ya, kita tak boleh nak pergi ke mana-mana mengajar. Jadi ustazah jadikan ya medium ataupun platform media sosial ini yang kita manfaatkan dan mudah-mudahan dapat maknanya lebih besar dan lebih luas lagi manfaatnya kepada yang lain. Sebab itu ustazah mengajak sahabat-sahabat semua silakan share ya, insya-Allah pada siapa-siapa pun yang dapat manfaat tu tak luak pun tuan-puan, pahala di sisi Allah, ganjaran di sisi Allah yang maha kaya, yang maha luas segala-galanya, insya-Allah dapat juga pada kita ya pahala kebajikan tersebut apabila ada orang lain dapat manfaat daripada kuliah ini, insya-Allah. Maaf ya tuan-puan, panjang mukadimah ustazah. Okey, sekarang mari kita lihat mengenali terlebih dahulu siapakah dia Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, ustazah akan berikan selayang pandang sahaja. Kalau tuan-puan beli buku tentang hikam, ya macam saya sebutkan tadi, insya-Allah pada muka surat awal tu ya akan adalah pada bab yang awal biasanya akan adalah ya biografi pengarang ya. Baik. Nama lengkapnya adalah Tajuddin, Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Ya, beliau juga digelar sebagai Tajuddin dan digelar juga sebagai Abul Fadl ataupun Abul Abbas, ya. Baik, kelahiran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ni di Iskandariah, Mesir, yang merupakan bumi tumpah darah keluarganya. Tarikh kelahiran beliau tidak dapat dinyatakan secara tepat, tetapi menurut At-Taftazani setelah membentangkan teori tarikh kelahiran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tarikh yang dianggap paling hampir ialah sekitar tahun 639 Hijrah. Ya, okey. Guru-gurunya siapa? Guru-gurunya adalah Syekh Al-Abraquhi, Abul Abbas Al-Mursi, Al-Faqih Nasiruddin Ibnul Munir, Al-Jarawi, Al-Judami Al-Iskandari, Syekh Al-Muhyi Al-Maruni. Ini banyaklah ya, ramai sangat guru-guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Termasuk juga Syekh Imam Al-Hafiz Syarafuddin Abu Muhammad Abdul Mu'min Ibnul Khalaf, Ibnu Abil Hasan Ad-Dimyati, termasuk juga Syekh Muhammad Ibnu Abbad. Ini semua adalah guru-guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pujian para ulama kepada beliau. Ibnu Hajar melalui kitabnya Ad-Durarul Kaminah mencatatkan Ibnu Athaillah bersahabat dengan Syekh Abu Abbas Al-Mursi, rakan kepada Asy-Syazili. Beliau yang mengarang manaqib gurunya dan syekh kepada guru tersebut, bercakap dengan lisan ahli tasawuf pada zamannya. Az-Zahabi memuji kemuliaannya terserlah, mempunyai kelebihan berpidato di bumi Al-Azhar di atas kerusi dengan kalam yang menyegarkan jiwa. Dia mencampurkan kalam ulama sufi dengan athar salaf dan pelbagai ilmu pengikutnya semakin ramai dan dia mempunyai sifat-sifat orang-orang yang sangat baik. Ya, ustazah taklah bertujuan nak membacakan semua. Ya, tak ketinggalan juga Imam As-Sayuti juga memuji ketokohan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai seorang tokoh ilmuwan yang sangat hebat. Baik.
Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya mari kita lihat pada hikmah yang pertama. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita lihat hikmah yang pertama dan insyaAllah kita boleh keluarkan slide kita ya tentang hikmah yang pertama. Baik, sahabat-sahabat, Ustazah percaya sudah boleh melihat di skrin kita. Inilah dia hikmah yang pertama, Al-Hikmatul Ula. Ustazah bacakan hikmahnya. Min alamati i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Ya, okey, dah nampak semua. Min alamati i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Apa maksud dia? Baik. Maksud dia adalah antara tanda seseorang itu bergantung kepada amal ialah kurang harapan kepada Allah ketika berlakunya kegelinciran dosa. Antara tanda seseorang bergantung kepada Allah ialah kurang harapan kepada Allah ketika berlakunya kegelinciran dosa. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah hikmah yang pertama. Kalau kita tengok pada susunan-susunan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, pasti kita akan temui hikmah yang pertama adalah hikmah ini. Ya, Ustazah percaya tuan-puan sekalian, dari sudut susunan, tertib, ia bukanlah semata-mata sengaja nak susun macam tu. Ya, tapi sebab ia berkaitan, sahabat-sahabat sekalian, dengan kandungan keseluruhan hikmah Ibnu Athaillah itu sendiri. Ya, kandungan keseluruhan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari terbahagi kepada 3. Maknanya semua hikmah-hikmah Ibnu Athaillah ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Ya, pada awal-awalnya adalah bahagian yang pertama, di mana bahagian yang pertama ini adalah yaduru ala mihwarit tauhid, adalah sesuatu yang terarah untuk membincangkan tentang persoalan tauhid. Ya. Jadi yang kita nak belajar nombor 1 ni pun ini termasuk dalam al-qismul awal. Ya, dalam bahagian yang pertama. Maknanya apa? Ini bukan calang-calang ni tuan-puan sekalian. Ini ada kaitan dengan akidah kita. Ini ada kaitan dengan tauhid kita kepada Allah. Ya, ini ada kaitan dengan buah tauhid kita kepada Allah. Ini ada kaitan dengan pemahaman kita, penghayatan terhadap makna kalimah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua dalam banyak-banyak hikmah Ibnu Athaillah, ya, bahagian yang kedua, yaduru ala mihwaril akhlaq. Ia adalah sesuatu yang mengarahkan, yang membawa perbincangannya kepada persoalan akhlak, adab, budi pekerti. Sebab itu, nanti kita akan lihat tuan-puan sekalian macam mana adab orang berdoa kepada Allah. Ini mihwaril akhlaq. Ini tentang adab, adab kita dengan Allah, adab kita dengan manusia. Ya, macam mana? Tadi saya buat contoh macam kita berdoa. Lepas belajar tuan-puan, lepas belajar hikam memang kita ada satu keyakinan, pemahaman macam mana rasa malu kalau kita nak berdoa spesifik seperti mengarah-ngarah kepada Allah. Ada rasa macam tu. Ya, contoh macam inilah, kalau kita kata ya Allah ya Tuhan, ya, kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku nak macam ni, aku nak naik pangkat, ataupun kalau orang dah dapat jodoh, ya Allah aku nak kahwin dengan orang macam ni, ya Allah aku nak kahwin dengan tu, Bilal tu masih bujang lagi tu, tak ada, aku nak yang ni. Bila kita dah belajar hikam tuan-puan sekalian, ini ustazah rasakanlah bagi pihak ustazah ya. Rasa macam malu kita nak kita berdoa dalam bentuk macam mengarah-ngarah. Padahal yang kita minta tu semata-mata kehendak kita, keinginan kita. Dalam keadaan kita sama sekali tidak tahu apakah keinginan kita ini baik ataupun tidak untuk kita. Baik ataupun tidak untuk kita. Ya, contoh. Ini contoh yang benarlah ya, pernah berlaku. Ada seorang hamba Allah ya, dia ni ibu tunggal. Okey, berhasrat nak kahwin ya tuan-puan sekalian. Jadi mungkin dah ada lah kot calon yang dia berminat kan.
Jadi bila ustazah masa tu nak pergi umrah, dia tuliskan kat ustazah dan dia suruh ustazah baca lah apa yang dia tulis, ustazah baca depan dia. Ustazah baca perlahan je, dia tulis supaya ustazah doakan dia kahwin dengan sekian-sekian nama. Ya Ustazah senyum je baca dia punya surat. Ya ustazah tolong doakan saya kahwin dengan sekian-sekian-sekian ya pada tahun ni juga. Macam itulah lebih kurang ya. Jadi ustazah senyum je. Kemudian ustazah cakap dengan hamba Allah ni, ustazah kata dengan sahabat ni, insya-Allah ustazah akan doakan. Ustazah akan doakan yang terbaik. Jadi bila ustazah kata ustazah akan doakan yang terbaik tu, dia nampak macam menung sekejap. Ya, maknanya macam nampak macam gambaran macam tak puas hati ni. Nak suruh juga ustazah ni doa macam dia tulis. Ya, dia nak kahwin dengan sekian-sekian, minta temu jodoh dengan hamba Allah ni, kalau boleh kahwin tu tahun ni. Tapi ustazah cakap dengan dia, ustazah akan doakan yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Jadi lepas tu, bila dia dengar, saya cakap macam tu, dia pun menung sekejap, lepas tu dia kata apa? Memanglah terbaik ustazah, tapi doalah macam saya tulis tu. Maknanya apa tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita tidak cukup yakin, kita tak cukup yakin kehendak Allah untuk kita tu jauh lebih baik daripada keinginan kita pada diri kita sendiri yang boleh jadi bercampur-campur dengan nafsu kita. Sebab itu satu kebahagiaan sahabat-sahabat sekalian, satu kebahagiaan menyerahkan hidup ini kepada Allah, satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan meletakkan al-thiqah. Thiqah ni apa dia? Kepercayaan penuh kepada Allah. Buatlah ya Allah macam mana pun. Ya, aku yakin engkau ini alimun hakim. Aku yakin engkau ini al-barur rahim. Aku yakin engkau ini jawadun karim. Ya Allah, segala-gala kesempurnaan pada Allah. Takkan kita tak terasa bila kita minta, wahai Allah kurniakanlah aku segala yang terbaik. Dah rasa macam mana? Rasa hasbi Allah, hasbunallah. Cukup serah daripada Allah. Ya, sebab tu bila kita nak bahagia tuan-puan sekalian, dengan tawakal itu, dengan keyakinan dan kepercayaan yang betul-betul mantap dan teguh kepada Allah, sampaikan dalam bab adab. Ni kita cakap tadi al-qismu tsani. Bahagian yang kedua bercakap pasal adab, tapi tu jauh lagi tuan-puan. Ya, kita ni baru hikmah yang nombor 1 hari ni, ya. Cuma Ustaz bagi selayang pandang dulu. Bila sampai kita memahami masuk dalam al-qismu tsani yang bercakap tentang akhlak, memang kita akan rasa terbimbing untuk menjaga adab dengan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan untuk kita berdoa tuan-puan sekalian. Jangan terus saja doa, ya Allah ya Tuhan aku nak itu, aku nak ini, nak begitu, nak begini, anakku gini, suami aku. Allahu Akbar, ada rasa malu tuan-puan sekalian. Tapi yang seronoknya macam mana, nikmatnya macam mana, adabnya bagaimana, indahnya bagaimana, bila kita sujud, bila kita rafakkan tangan ke hadrat Allah, kita berdoa, kita mulakan dulu, ya, kita habis-habisan dulu apa dia? Memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, puji Allah banyak-banyak. Kita selawat kepada Nabi SAW, kemudian kita puji Allah. Ya, syukur kepada Allah, redha dengan Allah, ya, maha suci Allah, begitu begini, puji Allah. Lepas tu barulah, ya, kita pun lepas tu kita sebut lagi, seru dengan nama-nama Allah yang maha baik, yang maha hebat. Ya, bagi Allah ada nama-nama Allah yang maha hebat, maka fad'uhu biha, ya, serulah Allah dengan nama-nama itu sampai puas kita, ya, berminit-minit kita dah memuji, menyeru. Nanti hujung tu, ya Allah mudahkanlah urusan hidupku. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Ya Allah perbaikilah kelemahan-kelemahan kami ya Allah. Ya Allah kurniakanlah keluarga ini keluarga sakinah yang mengenal Engkau ya Allah, yang menjadikan kehidupan yang sebenar yang kami yakini dan imani adalah kehidupan akhirat. Baru kita berdoa. Jadi adab tu datang daripada mana sahabat-sahabat sekalian? Daripada ilmu. Pemahaman kita terhadap ilmu tadi. Allah mudahkan dengan ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, pemahaman yang Allah berikan kepada kita, jadi nanti akan dibawa sekali, ya, package adab dan akhlak itu dalam kehidupan kita. Jadi penting belajar, ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga al-qismu tsalits. Al-qismu tsalits. Iaitu bahagian yang ketiga, maknanya kalau kita pergi hikmah, masuk yang 130, 150 yang dalam-dalam tu tuan-puan, ini memang lebih detail lah, ya. Dan kadang-kadang untuk masyarakat awam,
ya, untuk masyarakat awam, mungkin untuk masuk qismu tsalits ni, ustaz, ini pandangan ustazah, ya mungkin tidak sesuai untuk kita ajarkan semata-mata dalam live Facebook seperti ini. Ya, itu lebih baik dalam keadaan dapat bertentang mata, ya, dapat terus langsung ada masalah je tanya terus, jawapan terus. Itu lebih baik. Sebab ini dah masuk kepada perbincangan yang lebih dalam, yang lebih halus, yang lebih terperinci, yata'allaqu bisuluki wa tathirin nafsi minal adran, ya. Maknanya ini dah masuk kepada cerita suluk, ya, orang yang betul menjurus sangat, ya, kepada apa? Kepada perjalanan menuju Allah dengan wirid-wiridnya, ya, dengan tata caranya, akan ada di sana istilah-istilah yang harus difahami pada maksud yang sebenar, ya. Di sana nanti mungkin ada banyak juga kalau kita ini saya cakap terang-terang, kalaulah guru yang mengajar ni pun belum pernah melalui jalan itu, ya, maknanya belum pernah sampai ke peringkat itu, ya, ibarat kata ustazah hanya boleh mengajar, maknanya mengajar kosong macam tu, mengajar kering macam tu. Sebab apa? Sebab belum pernah dirasai. Jadi untuk sampai kepada al-qismu tsalits ini, bagi pandangan ustazah, ini kena gurunya tuan puan sekalian, ya, guru yang benar-benar mursyid, ya, guru yang benar-benar telah melalui perjalanan yang hebat, pengalaman kerohanian, ya, yang benar-benar memahami, yang mantap dari sudut tauhid, dari sudut syariatnya, memahami hukum-hukum fiqh dan sebagainya. Sebab semua ini kena bergabung untuk kita membina ataupun membentuk satu pemahaman yang benar, ya, pada neraca ataupun pandangan Islam itu sendiri. Jadi boleh nampak, ya, ini gambaran awal dulu tentang keseluruhan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang banyak, beratus-ratus hikmah-hikmah. Bila sebut hikmah ni apa dia? Kata-kata, ya, yang tidak panjang, kata-kata yang pendek, ya, tetapi maksudnya sangat dalam. Sebab ia bukan semata-mata kata-kata yang direka dengan perasaan, ia bukan semata-mata kata-kata yang direka, ya, dengan teori-teori semata-mata, tetapi ia adalah kata-kata yang terbit, hikmah yang terbit daripada pemahaman, ya, dan penghayatan yang begitu hebat sekali kepada Islam itu sendiri. Ya, Islam, iman, ihsan. Jadi ini mengeluarkan ataupun menghasilkan kata-kata hikmah yang subhanallah dirujuk oleh ramai para ulama, ya, disyarahkan, diulas oleh ramai ulama-ulama selepasnya terhadap kata-kata hikmah, mutiara-mutiara kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kembali kepada hikmah kita yang pertama. Baik. Min alamati i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Sahabat sekalian, sebelum ustazah hurai yang ini, sebab dia banyak, sebab ini adalah kita punya kelas yang pertama. Jadi banyak apa ni benda yang kita kena ambil perhatian dulu. Dia umpama air laut, tuan puan sekalian, ilmu yang sangat luas macam air laut. Ustazah ni cuma mencedok sikit je. Mungkin gayung ustazah kecil, tuan puan. Mungkin ustazah pakai gelas je. Jadi dapatlah sikit air. Maknanya apa? Ada ulama-ulama lain, ada para asatizah lain insya-Allah yang mencedok pada sisi lain, ya, pada bahagian lain air laut tu. Jadi maknanya bukan makna yang ustazah cakap ni je yang betul. Yang lain-lain semua salah. Tidak, ilmu Allah ni terlalu luas. Allah bagi sikit seorang. Saling lengkap melengkapkan. Jadi ini pemahaman ustazah terhadap hikmah yang pertama. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan membantu kita semua untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi bila disebut tanda orang yang bergantung dengan amal, ya, tanda orang yang bergantung dengan amal adalah dia kekurangan, ya, susut rasa harap dia kepada Allah ketika mana berlakunya kegelinciran ataupun dosa. Sahabat-sahabat sekalian, pertama, mungkin kita boleh keluarkan slide mafhum hikmah dulu, ya. Tengok slide mafhum hikmah.
Cuma ustazah yang tak nampak slide mafhum hikmah sekejap. Subhanallah. Okey, kita tengok yang pertama mafhum hikmah kita. Meletakkan pergantungan dan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Maksud dia pada kata-kata hikmah ini ada satu teguran, ya, ada satu ingatan, ya, supaya seorang hamba Allah, seorang manusia, kita semua tidak meletakkan pergantungan kita kepada yang selain Allah, bahkan yang selalu mungkin boleh terjadi kepada orang yang nak sampai kepada Allah, orang nak jadi baik, orang nak hijrah, ya, orang nak ubah kehidupan dia, adalah dia akan terpedaya dengan amal dia sendiri. Ya, benda ini sangat halus. Ya, sangat halus. Kita mungkin nampak jelas kalau kita bergantung dengan orang. Kita nampak kalau kita bergantung dengan dunia. Kita nampak kalau kita bergantung dengan duit. Itu mungkin nampak lebih jelas, lebih kasar berbanding dengan kita terpedaya, kita tak perasan bahawa dalam perjalanan kita menuju Allah, kita rupa-rupanya bergantung kepada amalan kita sendiri. Kenapa? Kerana daripada mafhum hikmah yang pertama ialah setiap kita mestilah meletakkan pergantungan dan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti Ustazah akan jelaskan, ya. Ustazah nak sebut dulu tentang mafhum hikmah ada 1, 2, 3, 4, 5 sekadar yang saya sempat sediakan tuan-puan. Nanti Ustazah akan huraikan, ya, supaya lepas ni tuan-puan boleh tengok, boleh berinteraksi dengan Ustazah semula lah, tak payah tengok slide tu. Yang kedua ialah bersungguh-sungguh dalam mengharap redha Allah, kurnia Allah, keampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga, bergantung dengan amalan boleh membawa kepada kerosakan amal. Yang keempat, buah daripada mentauhidkan Allah adalah pergantungan kepadanya, pergantungan dengannya. Dan yang kelima, menjaga adab dalam beramal. Okey, apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dalam perjalanan kita menuju Allah, memang tidak boleh kita bergantung dengan yang lain. Dan sebenarnya itu adalah buah tauhid kita kepada Allah, iaitu kita tawakal kepada Allah, bergantung dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab bila kita nak jadi baik tuan-puan sekalian, pasti insya-Allah kita punya perhatian adalah untuk memperbanyakkan amalan-amalan. Baca Quran nak banyak, solat nak banyak, puasa nak banyak. Alangkah kasihannya tuan-puan sekalian, kalau kita tiba-tiba jatuh dalam zon perasan, jatuh dalam zon sum'ah, jatuh dalam daerah riak, jatuh dalam daerah ujub, penyakit-penyakit yang Ustazah sebutkan ini, ya, jatuh dalam daerah melihat orang lain kotor belaka, hina belaka, rendah belaka, kitalah yang hebat, kitalah yang mulia. Kenapa? Sebab kita sudah terjebak kepada penyakit pertama yang sangat bahaya, iaitu kita telah bergantung, bersandar dengan amalan kita sendiri. Ya, kita rasa bagus kita ni, ya, qiyamul lail kita buat, tengoklah orang lain tak habis lagi puasa sunat Syawal, kita dah habis dah. Kita tak perasan tuan-puan, kita bergantung dengan amal ke tidak, sebab ini benda yang sangat halus. Jadi sebab itulah Syekh mengatakan kepada kita, tanda orang yang bergantung dengan amal. Jadi benda ni kena diperhalusi betul-betul sangat. Tanda orang yang bergantung dengan amal, maknanya dia tidak bergantung dengan Allah, dia tidak bergantung dengan rahmat Allah, dia tidak bergantung dengan maghfirah Allah, dengan keampunan Allah. Dia bergantung pada amal dia. Dia perasan dia boleh masuk syurga dengan amalan dia. Dia perasan tinggi kedudukan dia kerana amalan dia. Dia lupa tentang rahmat Allah, dia lupa tentang keampunan Allah, dia lupa tentang kurniaan Allah Azza wa Jalla, dia lupa tentang pertolongan Allah. Yang dia tahu ibadah dia hebat, solat dia banyak, puasa dia banyak, baca Quran dia tip-top, sedekah dia yang mengalahkan orang lain. Ini yang kita nak tengok. Jadi apa tanda dia? Tandanya ialah nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Tanda itu kita nak lihat di mana? Pada indikator ataupun pada keadaan dalam jiwa dia yang dinamakan sebagai ar-raja'.
harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada Allah. Harapan kepada kurniaan Allah. Harapan kepada rahmat Allah. Harapan kepada keampunan Allah. Ketika mana? Bukan ketika dia buat baik itu saja, tetapi kita nak tengok bagaimana keadaan harapannya kepada Allah ketika mana dia tergelincir. Ketika mana dalam hidup dia ada terpalit dengan dosa. Kita ni adalah manusia biasa, tuan-puan sekalian. Mana ada ya kita yang tak terjebak langsung dengan dosa. Mana ada di antara kita sekarang yang langsung tidak berdosa, kecuali kita adalah makhluk yang melakukan dosa. Kita adalah manusia yang melakukan dosa. Iman kita turun naik, tuan-puan. Yazid wa yanqus, kejap naik bertambah elok bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang ia dengan sebab persekitaran, dengan banyak faktor, yanqus, jadi menurun iman kita. Kita tengok masa iman kita turun, macam mana keadaan kita. Ya, kita tak nak, tuan-puan sekalian, ya, ketika mana hidup kita disapa dengan kemerosotan amal, ya, disapa dengan adalah berlaku sesuatu yang terlibat dengan dosa kecil, dengan maksiat, yang kita rasa lalai, ya, banyak ghaflah, banyak kelalaian, banyak lara. Sila tengok apa berlaku kepada harapan kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang macam ni. Ustaz nak bagi mudah bahasa dia macam ni. Bila kita rajin solat, bila kita rajin puasa, ya rasa macam ya Allah dekatnya hubungan kita dengan Allah. Mengharap habis-habisan kepada Allah. Mengharap rahmat Allah, mengharap redha Allah. Ni contoh. Tapi tuan-puan sekalian, bila kita ni kurang baca Quran, ya, orang lain puasa Syawal dah start, dah habis dah. Kita tak start lagi. Ya, duk kira-kira lagi bilalah nak start puasa Syawal. Ya, daripada habis Ramadan hari tu sampai ni tak baca dah Quran. Berapa hari dah Syawal ni kan, tak baca dah Quran. Dan tiba-tiba kita rasa macam mana? Aku ni memang dah jauh daripada Allah. Ya, tak apalah. Tengok TV je lah. Tak apalah, biarlah, malas lah. Ya, dah teruk dah kita ni kan. Ya, nak bangun balik, nak bangkit balik tu dah tak kuasa lah. Ya, jadi kita pun layan kelalaian tersebut. Kita pun layan dosa dan maksiat tersebut. Kenapa? Kita seumpama sudah susut, sudah kurang rasa berharap kepada Allah. Dah hilang dah. Dah kurang dah, tuan-puan sekalian. Dia berbeza, sangat berbeza. Bila kita faham tajuk yang pertama ni, apa berlaku pada kita, saya bagi contoh. Tak payah ambil jauh-jauh, tuan-puan. Ustazah sudi, bersedia je memberikan pengalaman ustazah sebagai contoh, biar kita faham. Walaupun kadang-kadang benda tu ialah ia membuka juga sedikit sebanyak kehidupan ustazah kan, ya. Contoh, ada hari-hari, ya, ada masa-masa, contoh kadang-kadang kita dah datang haid kan. Lepas tu memanglah biasa kalau datang haid tu kita punya semangat ataupun kita punya amal soleh kita tu takkan sebanyak. Betul Kak Lang kan? Ya? Ustazah ni ada anak-anak dengar sekali. Ya? Tak adalah macam sebanyak kalau kita tidak haid tu kan. Ini cakap terus terang tuan-puan. Ya? Jadi berlaku jugalah macam yang berlaku iman tu rasa menurun je. Semangat tu kan. Jadi tuan-puan sekalian, kadang-kadang bila macam tu dengan moody lah, ya, kadang-kadang kita punya sikap pun berubah sikit, ya, kita jadi keras sikit dengan suami kan, kita jadi keras dengan anak-anak, ya, berlaku perubahan-perubahan pada diri kita sebab terkait dengan soal iman dan amal soleh tadi. Dalam keadaan tu tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita frust dengan diri kita. Kadang-kadang frust dengan diri, ya. Ya Allah, apalah aku ni, ya. Kenapalah aku buat anak aku macam tu. Ya Allah, aku ni kenapalah ya buat suami aku macam tu. Kalau suami mungkin frust rasa macam, kenapalah aku buat bini aku macam tu ya. Apalah aku ni malas sangat ni. Kita akan ada rasa kecewa juga dengan diri kita, rasa frust. Tapi yang membangkitkan semangat kita semula, jangan frust, jangan kecewa-kecewa. Kenapa? Kita jangan bergantung dengan amalan kita. Sebaliknya apa dia? Kita bergantung dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan kurniaan Allah, dengan keluasan keampunan Allah, ya, dengan afu daripada Allah, keampunan daripada Allah. Jadi kita tu cepat semangat.
Tak apa, kita istighfar banyak-banyak. Kita taubat, kita datang kepada Allah. Jadi proses kita daripada merudum tadi nak pergi naik, bangkit balik tu, insya-Allah tuan-puan akan lebih laju, akan lebih cepat. Kenapa? Sebab kita bukan jenis manusia yang bergantung kepada amalan kita sendiri. Ya, kita akan tengok nanti tuan-puan adab kita dalam beramal. Ya, di sana ada satu hadis Nabi SAW. Mungkin admin kita boleh keluarkan hadis ni untuk sahabat-sahabat tengok. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang berbunyi, "Lan yudkhila ahadakumul jannah amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatih." Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab amalannya. Sahabat-sahabat bertanya, "Walaupun kamu ya Rasulullah?" Jawab Nabi SAW, "Walaupun saya." Ya, maksud dia walaupun saya pun tak masuk syurga kerana amalan-amalan semata, melainkan illa ayyataghammadani Allah birahmatih, melainkan dengan limpahan rahmat Allah kepadaku. Riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas tuan-puan sekalian, ya, macam mana yang Nabi sebut, tidak ada seorang pun masuk syurga semata-mata kerana amal dia. Jadi sahabat tu jadi ragu sampai bertanya, "Kamu ya Rasulullah macam mana? Kamu banyak solat, kamu berjihad, kamu ibadah. Tengok macam mana siang kamu, macam mana malam kamu, macam mana hebatnya kamu mengenal Allah, macam mana hebatnya amalan-amalan kamu. Kamu bagaimana ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, bahkan aku juga tidak masuk syurga kerana amal tersebut. Sebaliknya, masuk syurga kerana apa? Kerana rahmat daripada Allah. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Ya, kecuali kerana Allah memurniakan rahmat kepadaku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita bergantung dengan rahmat Allah, dengan kurniaan Allah, dengan keampunan Allah, kita tu hampir tidak akan terjebak dalam kekecewaan. Ya, sebab ini cakap jujur-jujurlah, ya Allah ya Tuhan, nak mujahadah dalam hidup ni tuan-puan sekalian, struggle habis-habisan. Nama pun mujahadah. Jatuh bangun ya Allah ya Tuhan. Ya, macam ustazah usia 45 tahun tuan-puan sekalian. Ya Allah ya Tuhan. Ya. Cuba nak jadi baik, cuba nak jadi baik. Tapi jatuh bangun, ya, tersungkur banyak kali dalam hidup, ya, dalam pengalaman hidup ni, ya. Jadi untuk kita bangun bangkit, ya, nak bersaing, nak fastabiqul khairat, bersaing dengan orang-orang soleh, ya, bersaing dengan orang soleh ni, jangan sampai ada rasa kecewa, jangan sampai ada rasa putus asa. Cepat, tak apa. Allah tu rahmatnya luas, Allah keampunannya luas, bangkit. Ya, lakukan amal saleh kerana Allah. Bergantunglah dengan Allah, bukan dengan amal saleh kamu semata-mata. Jadi, pertama, hasil daripada pemahaman kita terhadap hikmah yang pertama ni tuan-puan, kita tu sukar sekali untuk disesatkan, diperdayakan oleh syaitan. Macam mana syaitan nak perdayakan? Perdayakan manusia dengan manusia itu rasa putus asa dengan Allah. Putus asa. Tuan-puan, ya, orang yang pernah buat maksiat yang Allah Akbar, ya, buat dosa-dosa besar ni, kadang-kadang mudah tuan-puan rasa putus asa dah. Ya. Cuba tengok macam mana orang yang pernah terlibat, ya, dengan kancah pelacuran bertahun-tahun, berbelas tahun. Macam mana kita nak bagi harapan kepada mereka? Ya, orang yang pernah terlibat dengan najis dadah bertahun-tahun, macam mana kita nak bagi harapan kepada mereka? Ya, sebab itu basic tu kita nak bagi faham pada anak-anak kita, pada generasi yang ada, pada diri kita, keluarga kita. Kita ni hidup bergantung dengan Allah. Rahmat Allah, kurniaan Allah, keampunan Allah. Ya, sebab itu susah syaitan nak pedaya kita dengan cara putus asa dengan Allah, kecewa dengan Allah, kecewa dengan rahmat Allah. Dan kita ingat dalam Quran macam mana disebut, ya, wahai manusia, janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah.
Sesungguhnya yang putus asa dengan rahmat Allah ni siapa dia? Syaitan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab perjalanan ni jauh. Ya, perjalanan ni sukar. Perjalanan ni nak kena mendaki tuan-puan sekalian. Jadi kena teguh, kena bersandar, sandaran yang kuat, sandaran yang kukuh. Apa dia? Dengan Allah yang maha sempurna, Allah yang maha baik, ya, Allah yang maha esa, Allah yang maha luas rahmat dan keampunannya. Itu satu. Yang kedua, syaitan juga susah, ya, nak apa? Nak menyesatkan kita, nak memperdaya kita dari sudut memperdayakan kita sehingga kita tertipu dengan amalan kita sendiri. Beramal-beramal jatuh riak. Beramal-beramal jatuh ujub. Beramal-beramal jatuh sum'ah. Ya, beramal-beramal jatuh berbangga-bangga diri dan melihat orang lain tu rendah, hina semua. Susah tuan-puan, syaitan nak perdaya dengan cara ni. Kenapa? Kita pun tak memandang amal kita. Kita pun bila dah beramal tuan-puan sekalian, dah lupakanlah amal baik yang kita pernah buat. Semuanya ada tertulis di sisi Allah. Semuanya ada pada Allah. Ya, Ustazah tengok surah Al-Muzammil. Selalu sebenarnya baca kan surah Al-Muzammil. Tapi inilah hebat sungguh Al-Quran. Bila kita baca, kita selalu rasa macam baru baca. Tengok surah Al-Muzammil ayat 20. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa saja yang kamu lakukan daripada kebaikan adalah untuk diri kamu, tajiduhu 'indallah, yang kamu akan dapati semuanya ada di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wastaghfirullah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi dengan kita memahami, ya, Ustazah belum habis hurai ya tuan-puan, ya, benda ni nak kena hurai slow-slow. Nak kena hurai perlahan-perlahan, step by step, sebab ini melibatkan kefahaman, al-fahmu. Ya, kita doa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jadi tak boleh laju-laju, ya. Makna kata, Ustazah nak bagi tahu belum habis lagi Ustazah hurai ni, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam fikiran tuan-puan, perlahan-perlahan, ya, dengar lagi insya-Allah Ustazah akan cuba huraikan. Mungkin pada huraian yang akan datang tu akan menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada fikiran tuan-puan sekalian. Kembali kepada yang tadi. Bila kita memahami tentang hikmah yang pertama ini, itu menjadi benteng. Benteng apa? Susah syaitan nak perdaya kita. Pertama, susah nak perdaya dari sudut menjadikan kita manusia yang mudah putus asa dan kecewa. Kedua, susah nak perdaya kita dari sudut nak jadikan kita riak, nak jadikan kita ujub, nak jadikan kita sum'ah dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita bukan jenis manusia yang berpegang, yang pandang, yang bersandar kepada amalan-amalan yang kita lakukan semata-mata. Sebaliknya, kita melakukan amalan-amalan tersebut sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Yang namanya sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi. Bagi orang-orang yang nak mencari keredaan Allah, maka akan dibuat dengan sehabis baik yang boleh. Ya, perkara-perkara ataupun amalan-amalan, ibadah-ibadah yang sunat ni tuan-puan sekalian, kita buat ni sampai Allah jatuh cinta kat kita, sampai kita jatuh cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nak buat lagi, buat sajalah amal. Bergantung bukan pada amal tadi, tapi pada Allah Azza wa Jalla. Cara nak tengok kok ada penyakit bergantung dengan amal, tadi telah Ustazah nyatakan, ketika mana kita lalai, ketika mana kita ada terbuat dosa, ketika mana kita ada berubah sikap dan sebagainya, tengok apakah telah luput ataupun susut harapan kita kepada Allah ataupun tetap segar. Ustazah bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tengok pada munajat, ya, munajat. Munajat kita semualah, ya. Ustazah percaya tuan-puan pun munajat kepada Allah dengan cara kita masing-masing. Contoh ya tuan-puan sekalian, bila kita rasa kita berdosa, banyak sangat dosa. Kita rasa kita banyak khilaf, kita banyak taksir, banyak kekurangan dalam menyempurnakan hak Allah, ya, hak suami, hak anak-anak. Tapi kita tidak berputus asa, kita tetap datang juga.
ya, datang untuk solat, ya, datang sujud, datang rukuk kepada Allah. Kalau letak kat saf tu tuan-puan sekalian, katalah macam ni, ini benda yang saya selalu rasa kadang-kadang dengan sahabat-sahabat ni kami datang usrah, ya, ada solat, nanti solat jemaah maghrib, solat jemaah isyak. Kadang-kadang saya rasa macam mana tuan-puan bila duduk dalam satu saf dengan sahabat-sahabat kita, ya. Saya rasa macam, ya Allah, andai katalah datanglah malaikat ke siapa ke kan, nak bagi tahu siapa yang paling jahat lah ramai-ramai ni. Kadang-kadang tu saya rasa tuan-puan, agaknya akulah ya Allah yang paling jahat. Aku yang paling rendah iman. Aku yang paling teruk. Aku yang banyak ikut nafsu, nak banding-banding dengan sahabat-sahabat aku yang lain-lain. Kadang-kadang kita rasa ya tuan-puan, rasa macam, ya Allah, kesiannya kat diri aku ni. Ya, kesiannya kat diri aku ni. Apa ni mujahadah asyik gagal je ni. Ya. Apa ni mudah sangat hidup dalam kelalaian. Kadang-kadang rasa macam tu. Tapi subhanallah, ya, kita takkan larut dengan perasaan semata-mata maknanya hanya kita rasa kita ni memang tak apa-apa. Bukan macam tu. Sebab apa? Takut nanti syaitan pula ambil alih. Ya. Apa daya kita. Tapi cepat lepas tu kita kata apa? Tak apa, rahmat Allah itu luas, kurniaan Allah itu hebat. Ya, gandakanlah, banyakkanlah amal soleh, banyakkanlah istighfar, banyakkanlah taubat, banyakkan baca Quran, bangunlah malam, banyakkan sedekah. Jadi semangat kita tu jadi hidup tuan-puan sekalian. Kenapa? Sebab kita tak pandang semata-mata kepada amalan sahaja. Boleh faham ya maksud Ustazah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini boleh menyelamatkan kita daripada penyakit tadi yang Ustazah maksudkan. Dua yang boleh jadi jalan ya datang daripada syaitan. Baik, adapun hadis Nabi SAW tadi. Tengok macam mana dihuraikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti ya, dengan satu huraian yang masya-Allah yang kita boleh sebut sebagai qiyas ra'i'. Sangat cantik sekali dia punya kiasan dia. Okey, Ustazah bacakan ya, ni dalam bahasa Arab saya terjemahkanlah. Orang-orang yang merasakan dia masuk syurga dengan amalan dia, ya, orang-orang yang merasakan dia masuk syurga dengan amalan dia. Makna hadzal kalam anna Allah azza wa jalla rasada qimatan lil jannah. La tatamathal fi darahim aw fi suyulatin maliyah. Orang yang kata dia masuk syurga sebab amal dia, dia banyak puasa, dia banyak zakat, dia banyak sedekah, dia banyak solat. Tengoklah ya, sampai hitam dahi ni sujud ya, bangun malam. Sampai kuh kering ni, kenapa? Kena banyaknya puasa kan ya. Orang-orang yang mengatakan mereka masuk syurga dengan amalan mereka, sesungguhnya mereka semacam seakan-akan telah merendahkan nilai syurga itu sendiri. Tuan-puan, syurga ni nak perhargakan berapa juta? Syurga ni nak diperhargakan dengan berapa bilion? Syurga ni nak dinilaikan dengan berapa trilion? Cuba jawab soalan Ustazah. Sebab kita nak ajak berfikir. Kenapa? Memang tidak boleh, tidak patut kita ada keyakinan, kita merasakan kita masuk syurga sebab amalan kita. Ini Ustazah bercakap mengulas bagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW ya, pada hadis yang telah Ustazah bacakan tadi. Seolah-olahnya tuan-puan sekalian, kita boleh letak amalan kita ni harga syurga. Aku masuk syurga sebab amalan aku. Amalan kita tu macam mana? Allahu Akbar tuan-puan ya. Kalau kita cakap macam tu, nampak sangat kita merendah-rendahkan nilai syurga itu sendiri. Padahal syurga itu tidak pernah difikirkan oleh fikiran, tidak pernah nampak oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Sesuatu yang Allah sediakan begitu hebat, nikmatnya kepada manusia, ya, yang tak ada nak dijadikan contoh pun dekat dunia ni. Punyalah hebatnya syurga tu tuan-puan sekalian. Tiba-tiba kita katakan kita masuk syurga sebab amalan kita, sebab puasa 6 hari, ya, sebab puasa 30 hari, sebab solat malam kita 1.5 jam. Jadi seolah-olahnya tuan-puan sekalian, kita merendahkan nilai syurga. Yang pastilah kalau kita kumpulkan amalan-amalan semua kita pun tuan-puan sekalian,
belum boleh disamakan dengan nilai syurga yang begitu hebat, ya, yang simbolik kepada keredaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Jadi dengan demikian sama sekali buangkan penyakit yang dinamakan sebagai penyakit bergantung dengan amalan sendiri. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk syurga semata-mata dengan amalan-amalan mereka, kecuali sebenarnya manusia kita semua ini masuk syurga dengan rahmat dan keampunan daripada Allah. Tapi ini bukan bermakna, oh kalau macam tu ustazah, tak payah beramal lah kita. Tak payah buat apa-apalah, minta rahmat je. Ya, doa minta rahmat je. Solat pun tak payah, doa minta rahmat. Ini adalah pemahaman yang salah sama sekali. Kita bukan bincangkan soal nak beramal tak beramal. Kita bincangkan tentang ketika mana kita sudah beramal soleh, kita kena jaga hati. Ketika mana kita dah beramal soleh, kita kena jaga. Jangan sampai kita dipedaya oleh syaitan, dipedaya oleh nafsu, kita bergantung kepada amal kita sendiri. Kalau tidak beramal soleh langsung, kalau tidak solat, kalau tidak puasa, ini sudah keluar daripada batas ketaatan kepada Allah. Ini sudah mengingkari Allah. Ini sudah melakukan maksiat kepada Allah. Sebab tuan-puan sekalian, orang-orang yang mengharap rahmat Allah ini ada bukti-bukti dia. Antara tanda mengharap rahmat Allah, boleh tengok slide kita. Antara tanda mengharap rahmat Allah disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 218, maksudnya ialah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maksud dia apa? Siapa dia orang yang mengharapkan rahmat Allah? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang berhijrah di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah. Itu sebenar-benar orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi harap rahmat Allah ini bukan omongan kosong. Harap rahmat Allah bukan angan-angan. Harap rahmat Allah tetap menuntut kita untuk menunaikan tanggungjawab, ya, menunaikan ketaatan kita kepada Allah, meninggalkan perkara yang Allah larang. Jadi tak timbul cerita, kalau macam tu kita minta rahmat je lah, tak payah beramal. Tak. Ya, kita tak cakap tentang tu. Kita bercakap, kita mesti taat kepada Allah, kita mesti beramal soleh, tapi awas, jangan bergantung dengan amalan tersebut. Sebaliknya bergantunglah dengan rahmat Allah, dengan kurniaan Allah. Kenapa? Sebab kita memang tidak berhak bergantung dengan amalan tadi. Ya, macam mana kita boleh lupa kepada Allah sehingga kita boleh ingat hanya kepada amalan kita? Cuba lihat, ya, slide adab dalam beramal. Adab dalam beramal yang telah Ustazah gariskan ni tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya ada 5 perkara. Yang pertama apa dia? Memperhalusi niat. Ini adab kita dalam beramal. Ya, perhalusi niat kita. Apa yang kita nak sebenar daripada amalan kita? Kita nak harapkan keuntungan dunia kah? Ya, keuntungan dunia ni dalam Quran disebut ajilah. Ajilah ni benda cepat. Kadang-kadang dalam amal yang kita buat, semua kita nak cepat. Apa yang cepat-cepat tu? Keuntungan dunia, laba dunia. Ya, jadi dalam beramal tuan-puan sekalian, kena hati-hati sangat. Kenapa? Mesti menjadi adab, menjadi perkara yang kita kena ambil berat, memperhalusi niat kita. Sebab itu, ya, pernah Ustazah ceritakan bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, tuan-puan sekalian, bagi tahu bagaimana Umar Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar Abdul Aziz, tengah-tengah, ya, beliau sedap-sedap berpidato, berkhutbah, berbicara di hadapan khalayak ramai, tiba-tiba beliau berhenti mengejut. Berhenti mengejut maknanya terus bagi salam. Ya, maknanya terus berhenti mengejut. Jadi ada sahabat lain yang menegur. Kenapa tuan? Ya, tuan sangat sekejap ceramah hari ni, sangat sekejap pidato khutbah pada hari ni. Kata Khalifah Umar Abdul Aziz, ya, tadi bila aku naik untuk berikan pidato, berikan khutbah, ya, aku rasa betul aku naik itu kerana Allah. Aku berbicara kerana Allah. Aku berdakwah kerana Allah. Tapi sebaik aku bercakap, ya, bercakap, keluar idea, keluar macam-macam, ya, tiba-tiba aku rasa niat aku mulai terpesong. Dan ketika itulah aku cepat-cepat menghentikan ceramah dan khutbah aku dan aku berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan nafsuku. Tengok orang soleh macam mana tuan-puan.
Ya, bila buat sesuatu tu Masya Allah sangat menjaga, memperhalusi niat. Yang kedua, ya bila kita nak beramal tuan-puan, mulakan dengan basmalah. Sebab kita nak elakkan daripada sikap terpedaya dengan amalan, bergantung dengan amalan semata-mata. Jadi biar bila kita nak buat sebarang amalan kita, amalan soleh kita tu, mulakan dengan basmalah. Kenapa kita baca bismillah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama, untuk menentukan arah tuju yang kita nak buat. Kadang-kadang kita mungkin lupa dengan arah tuju, tapi bila kita sebut bismillah, kita ingat amalan ini, keupayaan, segala-galanya, malah keinginan kita untuk melakukan amal tersebut datangnya daripada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Sandaran kita sepanjang kita melakukan amal ini, ya terbitnya niat nak melakukan amal ini, kemudian nak jaga amalan tersebut, sandaran kita siapa? Sandaran kita adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, jadilah amalan ini amalan saleh yang tersimpan di sisi Allah. Besok akhirat, besok kita akan jumpa balik amalan tersebut yang telah dilipat kali gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi best ya tuan-puan, buat apa pun, walaupun kita nampak kecil, tapi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah amalan itu berserta dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Yang ketiga, bila kita beramal tuan-puan sekalian, kita kena kenal diri kita. Sebab apa? Sebab kita nak menafikan, tak nak sampai terjebak kepada penyakit-penyakit hati. Kenal diri maksud dia apa? Kita ni tak ada apa-apa pun. Kecuali apa saja yang datang daripada Allah. Bahkan niat kita, niat nak dengar ceramah malam ni, niat nak pergi bagi kelas talaqi malam ni, niat nak beramal dengan apa yang kita belajar, niat tu pun datang dipermudahkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Nanti kemampuan nak buat, kemampuan itu pun hadiah daripada Allah. Min fadlillah, kurniaan daripada Allah. Kita nak istiqamah, nak kena kuat, kekuatan, kegagahan, kecekalan, semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Maka terlalu jelek kalau kita beramal, tiba-tiba kita lupa kepada Allah, kita hanya bergantung dengan amal kita. Ya, kita lupa dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah, kita rasa hebat dan besar dengan amalan kita. Masya Allah, itu adalah satu sifat yang sangat jelek. Padahal kita langsung tak ada kemampuan. Apapun yang kita buat, kebaikan yang kita buat, semuanya datang daripada Allah. Dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, maka biarlah ya sebanyak mana pun amal soleh yang kita buat, tetap dalam jiwa kita adalah keyakinan, kebergantungan, tawakal, segala-galanya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, ya pada slide tu saya tuliskan, ya kita ni banyak guna perkataan imbuhan dikayakan oleh Allah, dicerdikkan oleh Allah, diperelokkan oleh Allah, ditutup aib oleh Allah. Bukannya kita orang kaya, bukannya kita orang cerdik, bukannya kita orang cantik. Apatah kita nak kata kita yang mengkayakan, kita yang mencerdikkan, lagilah tidak. Sebab apa? Hakikatnya apa dia? Kita tak ada apa-apa. Kita dikayakan, ditolong, dibantu, dicerdikkan, diperelokkan, ditutup keaiban, ya, diberikan kekuatan, semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, tuan-puan sekalian, ya beristighfar banyak-banyak. Daripada amal yang kita buat tu, ada khilafnya, ada taksirnya, ada kekurangannya. Kita nak jaga, jangan nanti ditipu daya pula dengan amalan tadi. Jadi istighfar. Ya, kita melihat pasti ada kelemahan lagi pada apa yang kita buat. Istighfar kepada Allah. Ya, berdoa pada Allah. Al-isti'anah billah. Ya Allah, terimalah ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana. Jadi ini adab kita dengan Allah. Ya Allah, terimalah ya Allah. Mungkin yang aku buat tu sikit, yang aku buat tu tak bagus pun, tapi Engkau maha baik. Ya, Engkau maha mensyukuri, Engkau maha rahman, maha rahim, jawad, karim. Terimalah ya Allah. Sikit jadi banyak bila Engkau terima. Ya, tak berapa baik pun, tapi bila Engkau terima, Kau perbaiki, Kau bersihkan, Kau sucikan. Itu hubungan kita dengan Allah. Dan yang kelima, menjaga amalan daripada dibinasakan oleh syaitan dan nafsu yang tidak baik. Jadi ada amalan-amalan baik yang kita buat, dahlah tuan-puan, ya kita jangan banyak-banyak ungkit, jangan banyak-banyak ingat, ya jangan banyak-banyak terlalu mendedahkan, ya. Sebenarnya lebih baik lepas kita buat benda-benda baik ni, kita lupakan saja.
Ya, kita tak payah besar-besarkan. Serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima, ya, Allah angkat darjat kita di sisi Allah. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya. Untuk hikmah yang pertama, Ustazah masih belum puas hati lagi, ya, dalam menghuraikan hikmah tersebut, ya. Ada beberapa perkara lagi yang penting untuk kita faham, untuk kita memahami benar-benar hikmah yang pertama ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Ya, jadi Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat yang bersama-sama dalam talaqi, ya, bersama dengan Ustazah untuk 3 subjek yang telah kita nyatakan pada awal tadi. InsyaAllah Ustazah akan tengok soalan-soalan tuan-puan dalam dekat Facebook tadi tu. Ya, insya-Allah Ustazah akan cuba carikan jawapan dia. Ustazah akan cuba jawab pada hari Rabu nanti. Hari Rabu pukul 9 malam sebelum kita masuk kepada subjek sahih targhib wa tarhib. Ustazah akan ambil masa dulu untuk menjawab soalan-soalan yang tuan-puan ajukan sekadar yang Ustazah mampu. Adapun huraian hikmah yang pertama, kita akan sambung semula secara lebih mendalam, ya, pada hari Sabtu insya-Allah jam 9 malam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ya, sama-sama kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, ya Allah, faham dalam urusan agama. Dapat kami benar-benar faham dalam urusan keimanan ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ma'rifatak, kami mengenal Engkau, ya Allah, dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan yang mendengar lalu melakukan segala kebaikan daripada apa yang telah kami dengar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, ya Allah, hamba yang benar-benar mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami seluruh kebaikan, ya Allah, yang dekat maupun yang jauh, yang lambat maupun yang dekat, yang cepat, ya Allah, yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Jauhkanlah kami daripada seluruh keburukan, ya Allah, sama ada yang kami sedar, yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu, yang cepat ataupun yang lambat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, ya Allah, keluarga yang Engkau berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah boleh dengar balik semula, ya, kuliah ini untuk kita benar-benar faham. Kita boleh tulis nota insya-Allah, dan Ustazah minta maaf atas segala kelemahan, dan silakan tuan-puan untuk mengikuti, ya, iklan iklan selepas program ini ada iklan, ya, yang menaja program kita juga, ya, pada hari ini insya-Allah. Jadi sama-sama kita mengambil manfaat daripada apa yang telah Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan menjadi jariah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini, hati
sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersunyi